Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Miza Syakira binti Muhammad Fitri, nombor matrik C20B1266. Hari ini saya akan bentangkan tugasan 2 iaitu faktor-faktor kerosakan di wakaf Kampung Batu di Gunung Kelang. Di dalam tugasan pembentangan video ini, saya akan menyambung daripada tugasan pertama iaitu tugasan pertama kita harus membuat pemetaan kerosakan. Di tugasan kedua adalah kita akan mengenal pasti faktor-faktor kerosakan tersebut. Dari sisi sini saya akan memilih 4 pandangan iaitu pelan bumbung, pelan lantai, pelan pandangan hadapan dan juga pelan pandangan sisi kiri. Pertama sekali kita akan mulakan daripada bahagian bumbung iaitu kerosakan yang berlaku di pelan bumbung wakaf saya adalah rabung zinc patah, perubahan warna pada metal deck. Metal deck berada dalam keadaan tidak memuaskan iaitu terkepak, kemik dan juga tercabut. Okey, saya telah senaraikan 5 faktor kerosakan pada bumbung iaitu yang pertama natural force, angin dan ribut, yang kedua tindak balas kimia, yang ketiga pencahayaan, yang keempat physical force dan juga yang kelima pencemaran udara. Okey, untuk penerangan natural force, angin dan ribut adalah disebabkan angin yang kuat dan ribut yang kuat adalah berkemungkinan menyebabkan metal deck berada dalam keadaan yang tidak memuaskan iaitu patah, kemik dan juga terkepak. Untuk tindak balas kimia dan juga pencahayaan adalah faktor yang boleh menyebabkan metal deck berubah warna ataupun semakin mudar. Dan untuk physical force iaitu permasalahan daripada manusia itu sendiri adalah kemungkinan manusia ataupun orang-orang yang sekeliling berada dalam di lingkungan wakaf itu menyebabkan bumbung itu terkepak ataupun bumbung itu tercabut ataupun juga kemik. Untuk yang kelima ialah pencemaran udara. Okey, menyebabkan apabila udara itu berada dalam keadaan yang kotor dan tidak berapa bersih, ia akan juga menyebabkan bumbung itu memberikan peninggalan kesan-kesan tumbukan yang tidak berapa cantik seperti warna gelap dan juga warna hitam. Seterusnya kita akan pergi kepada yang kedua iaitu pelan lantai. Pelan lantai mempunyai kerosakan seperti retak, pecah, berlubang dan juga mempunyai tumpukan gelap yang berkemungkinan kulat pada simen. 5 faktor yang tersenarai adalah pertama perubahan suhu, yang kedua ialah physical force, yang ketiga adalah tindak balas kimia, yang keempat kualiti kerja penghasilan wakaf yang kurang dan tidak memuaskan, 5 adalah kelembapan iaitu kesan dari peninggalan air. Okey, penerangan mengenai perubahan suhu adalah suhu yang berbeza-beza akan menyebabkan perubahan konkrit yang berbeza. Apabila tegangan konkrit melebihi yang seharusnya, ia akan menyebabkan keretakan pada simen. Bagi penerangan untuk tindak balas kimia pula, sifat simen yang alkali akan mentindak balas dengan karbon dioksida CO2 pada keadaan tertentu dan akan juga menyebabkan keretakan. Bagi penerangan kualiti kerja penghasilan wakaf yang tidak memuaskan pula, kemungkinan ianya adalah kurang padat atau air mempunyai air yang berlebihan ataupun menggunakan bahan dan material yang tidak berkualiti. Untuk penerangan kelembapan kesan dari peninggalan air, kesan daripada peninggalan air yang terlalu banyak boleh menyebabkan peninggalan kesan seperti tumpuk-tumpuk gelap yang berada di lantai wakaf. Kita pergi kepada pandangan hadapan. Kerosakan-kerosakan yang ada pada pandangan hadapan wakaf adalah seperti metal deck berada dalam keadaan tidak memuaskan, tercabut, terkepak dan patah, cat pada dinding, tiang, tertanggal dan juga perubahan warna yang berlaku. Dan juga yang terakhir, tapak wakaf berubah warna iaitu meninggalkan kesan kulat ataupun dampness. Faktor-faktor yang tersenarai dalam kerosakan ini adalah seperti yang pertama natural force, angin dan ribut, yang kedua perubahan suhu, yang ketiga pencahayaan, yang keempat physical force manusia, dan juga 5 rising dampness kelembapan. Okey, penerangan mengenai natural force adalah sama seperti yang lain, adalah kemungkinan disebabkan oleh angin dan ribut yang terlalu kuat. Untuk perubahan suhu pula, ia tertakluk pada tiang yang mengalami tertanggal cat. Disebabkan suhu yang tinggi membuatkan cat itu tertanggal dan juga ia juga boleh berlaku disebabkan physical force iaitu manusia ataupun orang sekeliling di wakaf itu menanggalnya dengan sendiri. Okey, yang ketiga penerangan bagi pencahayaan pula disebabkan cahaya yang terlalu tinggi, perubahan warna, kepudaran warna yang berlaku pada tiang wakaf dan juga metal deck wakaf adalah disebabkan oleh pencahayaan tersebut. Untuk rising dampness pula berlakunya kelembapan yang naik daripada tanah melalui konkrit di wakaf. Sekali ialah pandangan sisi kiri. Kerosakan yang berada pada pandangan sisi kiri wakaf saya adalah semburan cat, perubahan warna pada metal deck patah, simen pecah dan tertanggal, dan yang terakhir sekali efflorescence. Faktor-faktor yang tersenarai daripada kerosakan ini ialah yang pertama vandalism, semburan cat yang ada pada tiang sisi kiri adalah disebabkan vandalism manusia. Yang kedua adalah pencahayaan dan kelembapan dan juga yang ketiga natural force, angin dan ribut. Penerangan bagi dua faktor ini adalah sama seperti yang lain-lain di atas, akan menyebabkan kemudaran, peninggalan warna yang lebih gelap ataupun patah, kemik dan sebagainya. Yang keempat pengecutan dan ralat detailing in design. Ini berlaku komponen di dalam untuk pengecutan berlaku, komponen di dalam konkrit tidak bergerak bebas dan berlakunya ketegangan dan akan menyebabkan keretakan. Untuk ralat detailing in design juga adalah kesilapan pembuat wakaf dalam struktur dan juga reka bentuk wakaf terkurang atau terlebih menyebabkan keretakan pada simen atau konkrit. Yang kelima adalah kehadiran air iaitu peninggalan galam atau dikenali sebagai efflorescence, crystalline deposit yang berlaku apabila ada kehadiran air dalam konkrit ataupun simen yang meninggalkan kesan yang berwarna keputihan kelabu pada permukaan wakaf. Maka berakhirlah pembentangan saya untuk tugasan 2, faktor-faktor kerosakan bagi wakaf Kampung Batu Gunung di Kelantan. Sekian, terima kasih.